Are you ready? Hai. Assalamualaikum. Jom kita belajar sains. Saya Cikgu Nurul Sima dari SK Muhammad Hir Johari. Saya mengajar sains tahun 6. Standard pembelajaran. Mengawal pemboleh ubah dengan menentukan pemboleh ubah bergerak balas dan dimalarkan setelah pemboleh ubah dimanipulasi ditentukan dalam sesuatu penyiasatan. Pada hari ini kita akan belajar tentang kemahiran saintifik. Awak semua dah belajar tentang kemahiran saintifik dari darjah 4, darjah 5 dan darjah 6. Darjah 6 ni kita ulang balik. Apa yang awak dah belajar sebelum ini. Kemahiran saintifik terbahagi kepada 2. Yang pertama, kemahiran proses sains, iaitu kita panggil juga KPS. Yang kedua, kemahiran manipulatif, kita sebut juga KM. Apa dia kemahiran proses sains? Apa dia kemahiran manipulatif? Kita tengok dulu kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains terbahagi kepada 12. Yang pertama, memerhati. Yang kedua, mengelas. Yang ketiga, mengukur dan menggunakan nombor. Yang keempat, membuat inference. Yang kelima, meramal. Yang keenam, berkomunikasi. Yang ketujuh, menggunakan perhubungan ruang dan masa. Ke-8, mentafsir data. Ke-9, mendefinisi secara operasi. Ke-10, mengawal pemboleh ubah. Ke-11, membuat hipotesis. Dan yang terakhir, ke-12, mengeksperimen. Untuk hari ini, cikgu akan fokuskan tentang mengawal pemboleh ubah. Kita nak tengok dengan lebih mendalam apa dia mengawal pemboleh ubah. Walaupun awak dah belajar sebelum ni, tapi kita nak tengok semula apa dia pemboleh ubah. Cikgu nak awak ingat semula apa dia mengawal pemboleh ubah. Kemahiran saintifik yang kedua ialah kemahiran manipulatif. Kita tengok apa dia kemahiran manipulatif. Yang pertama, menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan dengan betul. Maksudnya, awak gunakan bika, awak gunakan barang-barang peralatan sains, kena gunakan dengan betul. Yang kedua, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Spesimen ni contohnya macam tumbuhan, contohnya katak, daun, itu adalah contoh spesimen. Yang ketiga, melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul. Melakar spesimen ni awak melukis. Contohnya belalang. Yang ketiga, membersihkan peralatan sains dengan betul. Selepas awak membuat eksperimen, awak kena cuci. Selepas awak cuci, awak kena keringkan dan simpan di tempat yang betul. Simpan peralatan sains ni di tempat yang betul. Kemahiran manipulatif yang kelima, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Macam cikgu cakap tadi, lepas dah guna, dah cuci, dah keringkan, kena simpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Pada hari ini kita nak fokuskan tentang pemboleh ubah. Pemboleh ubah ada 3. Yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasi. Yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas.
Dan yang ketiga, pemboleh ubah dimalarkan. Okey, untuk anak-anak murid cikgu senang ingat, okey, cikgu sebut pemboleh ubah dimanipulasi ni PM. P tu pemboleh ubah, M tu manipulasi. Okey, senang je. Kalau nak jawab soalan, cikgu tanya, okey, apa PM? Okey, awak dah kena ingat dah, PM tu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, pemboleh ubah bergerak balas, kita sebut juga PB. P tu pemboleh ubah, B tu bergerak balas. Dan yang ketiga, okay, untuk pemboleh ubah dimalarkan, kita sebut juga PD. Okay, iaitu P pemboleh ubah, D tu dimalarkan. Okay, ada juga sekolah yang sebut contohnya P malar. Okay, kita ikut sekolah masing-masing. Kita tengok cikgu yang ajar kita, macam mana cikgu-cikgu nak mudahkan anak-anak murid cikgu untuk ingat. Okey, kenal pasti pemboleh ubah. Okey, apa dia pemboleh ubah dimalarkan? Okey, pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas. Kita nak tahu apa maksud pemboleh ubah ni. Pemboleh ubah dimalarkan iaitu PD ialah apa yang ditetapkan yang sama semasa eksperimen dijalankan. Okey, apa yang sama? Contohnya awak menggunakan jenis kain yang sama. Okey, apa yang sama sepanjang semasa eksperimen tu dijalankan. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi pula. Okey, apa yang diubah, dibezakan sebelum memulakan eksperimen. Okey, maksudnya apa yang tak sama sebelum memulakan eksperimen tu. Contohnya ketinggian pokok, saiz bola. Okey, yang ketiga, pemboleh ubah bergerak balas. Itu apa yang diperhatikan yang berubah selepas eksperimen, iaitu keputusan eksperimen. Okey, pemboleh ubah bergerak balas ni selepas eksperimen dia berubah. Apa hasil uji kaji? Apa hasil keputusan eksperimen tu? Okey, ini adalah 3 maksud pemboleh ubah. Seterusnya, penggunaan parameter. Okay. Sebelum nak tulis pemboleh ubah, awak kena faham apa dia parameter. Macam mana nak tulis parameter? Okay. Parameter ni adalah ukuran ciri-ciri. Okay. Ukuran ciri-ciri. Okay. Contohnya cikgu bagi contoh macam gini. Cikgu arahkan awak bawa pen ke sekolah. Okay, mesti awak tertanya-tanya, pen apa yang cikgu suruh bawa ke sekolah? Okay, sama ada pen merah ke, pen biru ke, pen hitam ke, pen marker ke. Okay, kalau cikgu sebut bawa ke sekolah pen biru. Okay, so awak dah tahu dah. Okay, apa yang cikgu nak adalah jenis pen. Okay, macam itulah parameter. Ciri atau ukuran. Parameter ni adalah ciri atau ukuran. Contoh yang cikgu bagi tadi adalah jenis pen. Okay. Okay. Teknik penulisan parameter adalah parameter tambah objek. Okay. Jadilah pemboleh ubah. Okay. Contoh kat sini. Okay. Berat tambah batu. Okay. Pemboleh ubahnya adalah berat batu. Seterusnya, ini adalah contoh penggunaan parameter. Okey. Contohnya tinggi atau rendah. Parameternya adalah parameter yang perlu kita gunakan adalah ketinggian. Okey. Pemboleh ubahnya adalah ketinggian lantunan bola. Okey. Contoh seterusnya, kecil atau besar. Okey, kalau kecil atau besar, parameternya saiz. Okay, contoh pemboleh ubahnya saiz guli. Okay. Untuk ada atau tiada, okay, parameternya yang perlu digunakan adalah kehadiran. Contoh pemboleh ubahnya kehadiran air. Okay. Cerah dan gelap. Okay, untuk cerah atau gelap, okay, parameternya kecerahan.
Pemboleh ubah yang perlu digunakan, pemboleh ubahnya adalah kecerahan mentol. 2 petang atau 4 petang. Parameternya adalah masa. Contoh pemboleh ubahnya adalah masa penyiasatan. Perkataan 1, 2, 3, 4. Parameternya adalah bilangan. Pemboleh ubahnya adalah bilangan batu. Untuk tebal atau nipis pula, parameternya ketebalan. Contohnya, contoh pemboleh ubahnya adalah ketebalan kain. Banyak atau sedikit. Parameternya adalah kuantiti. Kuantiti pemboleh ubahnya, contoh pemboleh ubahnya adalah jumlah bunga. Jauh atau dekat, parameternya adalah jarak. Contoh pemboleh ubahnya jarak dari sumber cahaya. Untuk litar bersiri atau litar selari pula, parameternya kita gunakan jenis. Contoh pemboleh ubahnya adalah jenis litar. Contoh pemboleh ubah ni mestilah ada parameter tambah objek, bahan atau situasi. Satu lagi perkara yang perlu diingat adalah parameter ni mesti menggunakan 2 perkataan atau lebih. Tapi ada juga parameter yang hanya 1 perkataan. Contoh penggunaan parameter. Tengok gambar yang cikgu tunjukkan ini, gambar kereta 80 km per jam, 95 km per jam, 120 km per jam. Apa dia pemboleh ubah yang kita boleh buat untuk gambar ini? Kelajuan kereta. Kelajuan adalah parameter dan kereta adalah benda. Gambar seterusnya, gambar bola. Bola ni banyak jenis bola. Ada yang bulat, ada yang lonjong, bola sepak, bola rugby, bola takraw. Kalau macam gini kita nak buat dia macam mana? Kita nak guna parameter tambah benda untuk kita jadikan dia pemboleh ubah. Jenis bola. Parameternya jenis bola adalah benda. Gambar yang ketiga, air. Air ni ada 40 darjah Celsius, Q 60 darjah Celsius, R 79 darjah Celsius, S 100 darjah Celsius, T 85 darjah Celsius. Apa pemboleh ubah yang kita boleh buat? Suhu air. Iaitu suhu adalah parameter, air adalah benda. Untuk gambar yang keempat, ni, ini yang kita boleh buat. Tengok berbeza-beza ketinggian pokok ni kan? Kita boleh guna untuk pemboleh ubah ketinggian pokok. Parameternya ketinggian pokok adalah benda. Yang cikgu sebutkan tadi, ada pemboleh ubah yang tiada parameter. Kalau jumpa perkataan ni, kita cuma gunakan 1 perkataan sahaja. Tak payah guna parameter, cuma guna perkataan 1 ni sahaja. Iaitu hari, masa, bulan, tahun dan tarikh. Kalau awak jumpa perkataan ni, awak tak perlu menggunakan parameter. Seterusnya. Untuk soalan pemboleh ubah, ada dekat kertas 2, kertas sains kertas 2 iaitu 018. Soalan pemboleh ubah ni biasanya dia berada di soalan nombor 5 hingga nombor 8 iaitu soalan subjektif. Format soalannya, contoh soalan yang yang ditanyakan adalah nyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam penyiasatan ini. 1. Pemboleh ubah dimanipulasi. 2. Pemboleh ubah bergerak balas. 3. Pemboleh ubah dimalarkan. Atau boleh juga ditanya, nyatakan 2 maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini. Boleh juga ditanya macam itu.
Seterusnya, pemboleh ubah dalam jadual. Pemboleh ubah dalam bentuk jadual. Macam mana kita nak jawab pemboleh ubah dalam bentuk jadual? Okey, contohnya macam gini. Okey, dia ada jadual macam gini. Kita ambil daripada kiri ke kanan. Okey, untuk jadual yang pertama ni, kita ambil daripada kiri ke kanan. Iaitu PM ni sebelah kiri, PB adalah sebelah kanan. Untuk jadual yang kedua, jadualnya ke bawah. PM sebelah atas, PB adalah sebelah bawah. Okey, pemboleh ubah dalam bentuk jadual. Okey, ini contohnya. Okey, apakah pemboleh ubah dimanipulasi? Okey, kalau macam gini, salin perkataan di dalam kotak sebelah kiri. Okey, iaitu salin untuk ditanya soalan PM. Okey, jawapannya adalah bilangan sel kering. Salin je bilangan sel kering untuk jawapan kepada soalan apakah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey. Seterusnya, nyatakan pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Salin perkataan di dalam kotak sebelah kanan. Okey. Iaitu kecerahan menton. Okey, jawapan untuk soalan pemboleh ubah bergerak balas adalah kecerahan menton. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah contoh soalan pemboleh ubah dalam bentuk jadual. Darjah 5 menunjukkan penyiasatan tentang tumbesaran pokok selama 5 hari. Okey, ini adalah pokok. Ada 3 pokok kat sini. Ada 3 jenis pokok. Keputusan penyiasatan dicatatkan dalam jadual 5. Okey. Nyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam penyiasatan ini. Okey, untuk pemboleh ubah dimanipulasi adalah hari. Macam cikgu sebutkan tadi, kalau macam hari, tarikh, hari, tahun, okey, kita hanya menggunakan satu perkataan sahaja, iaitu cukup bagi jawapan hari. Okey, untuk soalan kita ambil kotak sebelah kiri. Okey. Untuk pemboleh ubah bergerak balas, jawapannya adalah bilangan daun, iaitu jadual di kotak sebelah kanan. Okey. Pemboleh ubah dimalarkan pula. Okey, apa yang sama? Okey, apa yang sama dekat penyiasatan ini, dekat eksperimen ini? Okey, yang sama adalah jenis pokok. Okey. Contoh soalan kedua. Darjah 3 menunjukkan tentang satu penyiasatan suhu air dalam masa tertentu. Keputusan penyiasatan adalah seperti jadual 3. Okey, ini adalah keputusan penyiasatannya. Okey. Nyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam penyiasatan ini. Pemboleh ubah dimanipulasi. Yang tak sama, yang berbeza adalah masa pemanasan. Okey, masa pemanasan. Okey, pemboleh ubah bergerak balas adalah kita ambil kotak yang sebelah bawah ni. Okey, suhu air. Okey, pemboleh ubah dimalarkan pula. Okey, apa yang sama sepanjang eksperimen ini? Okey, yang sama adalah kuantiti air. Okey. Pemboleh ubah dalam bentuk graf pula. Okey, kita tengok macam mana pemboleh ubah dalam bentuk graf. Okey, pemboleh ubah dalam bentuk graf adalah macam ini. Okey, mengenal pasti pemboleh ubah melalui graf. Okey, kita ambil sebelah bawah daripada kiri ke kanan. Okey, daripada kiri ke kanan ni adalah PM. Daripada bawah ke atas adalah PB. Okey, untuk awak mudah ingat mana satu kita nak ambil PM, mana satu kita nak ambil PB. Okey, awak ingat macam gini. PM. M ni mati mestilah dia berada di bawah, di baring. Okey, jadinya PM ni dekat sebelah bawah. Okey, kalau PB ni dia berdiri mestilah dia berada di sebelah atas. Okey. Itu adalah salah satu formula untuk menjawab soalan pemboleh ubah dalam bentuk graf. Okey, contohnya. Okey, macam gini. Pemboleh ubah dimanipulasi yang sebelah bawah adalah tahun. Tahun ni tak perlu parameter. Okey. Pemboleh ubah dimanipulasi adalah tahun. Okey,
Okey, pemboleh ubah bergerak balas kita ambil yang sebelah atas PB. Okey, B berdiri sebelah atas. Okey, jawapannya adalah bilangan pokok. Okey, ni contoh soalan pemboleh ubah dalam bentuk graf. Okey. Carta palang menunjukkan bilangan murid mengikut bangsa bagi tahun 6 Arif. Nyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam penyiasatan ini. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi, jenis bangsa. Okey, kalau bangsa kita kena letak parameter, iaitu kita kena letak sebab yang berbezanya adalah bangsanya Melayu, Cina, India. Okey, lain-lain. Okey, jadinya kita letak parameter jenis. So, pemboleh ubahnya adalah jenis bangsa. Okey, pemboleh ubah bergerak balas pula. Okey, bilangan murid. Okey, bilangan murid kita ambil PB ni, B berdiri yang ke atas ni. Okey, pemboleh ubah dimalarkan pula. Pemboleh ubah dimalarkan yang sama. Apa yang sama? Jenis kelas, iaitu murid-murid ni duduk dalam kelas 6 Arif. So, pemboleh ubah yang sama, pemboleh ubah dimalarkan adalah jenis kelas. Okey. Contoh soalan pemboleh ubah. Okey, ni cikgu bagi contoh soalan pemboleh ubah. L, M, N, O dan P adalah 5 ladung yang mempunyai berat yang sama. Bandul diayun serentak dengan cara yang sama untuk menyukat bilangan ayunan dalam masa 30 saat. Okey, ada L, M, N, O dan P. Okey, ada 5 jenis ladung. Okey. Nyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam penyiasatan ini. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, apa yang berbeza, apa yang tak sama dalam penyiasatan ini? Yang tak sama adalah panjang tali. Okey, yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas. Okey, apa hasil eksperimen? Apa yang diperoleh selepas eksperimen? Okey, jawapannya adalah bilangan ayunan bandul. Okey, yang ketiga, pemboleh ubah dimalarkan. Apa yang sama? Tengok dekat ayat soalan ni. Dekat soalan ni ada dah jawapannya sebenarnya, iaitu berat yang sama. Okey, berat yang sama ni, so pemboleh ubah yang dimalarkan adalah berat ladung. Okey. Soalan seterusnya, nyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam penyiasatan ini. Okey, ni ada 3 jenis objek, iaitu landasan. Objek ni dia nak menuruni landasan ni. Okey, apakah pemboleh ubah dimanipulasi? Okey, bentuk objek sebabnya tak sama. Objek M, objek N dan objek O adalah tak sama. Okey, so pemboleh ubah dimanipulasi bentuk objek. Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Okey, pemboleh ubah bergerak balas adalah jarak yang dilalui oleh objek. Okey, sebabnya ini adalah hasil penyiasatan, hasil eksperimen, hasil selepas penyiasatan dijalankan. Itu jarak yang dilalui oleh objek, iaitu objek M, N dan O. Okey, pemboleh ubah dimalarkan adalah ketinggian landasan, iaitu ketinggian landasan ni sama. Ketiga-tiga objek ni adalah ketinggian landasannya adalah sama. Okey, soalan terakhir yang cikgu bagi untuk hari ini. Okey, nyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam penyiasatan ini. Okey, tengok ada 2 jenis gambar. Okey, gambar pertama kaedah membajak. Okey. Gambar pertama dia menggunakan haiwan. Gambar kedua digunakan jentolak. Okey. Apakah pemboleh ubah dimanipulasi? Itu yang tak sama kaedah membajak. Okey. Pemboleh ubah bergerak balas, masa yang diambil. Okey. Awak boleh ambil jadual kotak yang sebelah kanan. Okey. Pemboleh ubah dimalarkan, iaitu apa yang sama sepanjang eksperimen ini, sepanjang uji kaji ni. Okey, jawapannya adalah jenis tanaman. Jenis tanaman ni iaitu dia nak
mengerjakan sawah padi. Okey, cikgu harap awak semua faham penerangan cikgu hari ini iaitu tentang kemahiran saintifik, iaitu cikgu fokuskan tentang pemboleh ubah. Okey, kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.